Setiap pemilik palsu itu pasti akan mati. Setiap barangan yang unik, antik dan klasik pada pandangan mata pasti akan menarik minat sesiapa sahaja yang melihatnya. Walaupun dijual dengan harga yang tinggi, semestinya ia tidak menghalang peminatnya untuk memiliki barang unik itu, tidak kiralah sama ada ia masih baru ataupun lama. Palsu Bersano ini diperbuat daripada perak yang mana beratnya lebih kurang 1.8 kilogram. Palsu ini dicipta pada abad ke-15 di sebuah bandar kecil Napoli, Itali. Kalau dilihat pada sudut atau bentuk palsu ini, tidak ada yang istimewanya mungkin pada kita, tapi berlainan untuk pemiliknya. Dikatakan pada awalnya palsu ini adalah sebagai hadiah perkahwinan untuk seorang pengantin perempuan, yang mana palsu ini telah dihantar pada malam sebelum perkahwinannya. Pengantin tersebut percaya ia menunjukkan nasib yang baik, tapi sebaliknya pula yang berlaku. Beliau tidak muncul pada hari perkahwinannya, tetapi beliau dijumpai mati dalam keadaan terbaring di dalam bilik sambil memegang palsu tersebut. Lepas itu bermulalah kejadian-kejadian tragik yang tidak dapat dielakkan oleh pemilik-pemilik palsu yang seterusnya. Selepas insiden melibatkan pengantin perempuan itu, ahli keluarga bertindak untuk mengambil palsu itu. Malangnya tidak lama kemudian mereka meninggal dunia. Kemudian palsu itu diberikan pula kepada saudara yang lain, tetapi perkara yang sama juga berlaku. Jadi, berdasarkan kepada semua kejadian yang berlaku, tidak hairanlah palsu itu dikatakan telah disumpah. Untuk mengelakkan nasib malang terus berlaku, dikatakan mereka membuat keputusan untuk menanam palsu tersebut. Jadi, mungkin sebab itulah tiada kedengaran lagi insiden yang berlaku yang mana disebabkan oleh palsu Bersano itu. Sehinggalah pada tahun 1988, objek itu muncul balik. Dikatakan seorang lelaki muda telah menjumpai palsu itu selepas menggali di belakang rumahnya. Apa yang mengejutkan, palsu itu dijumpai dengan nota amaran, "Beware, this vase brings death." Baginya mungkin itu adalah nota biasa baginya. Jadi beliau bertindak untuk menjual palsu itu di majlis bidaan atau lelong barang. Palsu itu dijual dengan harga 4 million Italian lira, yang mana bersamaan $3,000 pada masa itu. Palsu itu telah dibeli oleh seorang ahli farmasi, tetapi sumpah misteri menimpa ahli farmasi ini. Dalam masa 3 bulan beliau mati akibat sakit misteri. Jadi ahli keluarga beliau membuat keputusan untuk menjual palsu itu. Untuk kali ini seorang doktor telah membeli palsu ini, tetapi nasib yang malang juga turut berlaku kepada doktor ini. Pemilik seterusnya adalah seorang ahli arkeologi yang mana membelinya dengan niat untuk menambah koleksi palsu artefak yang berharga. Tetapi perkara yang sama juga turut berlaku kepada ahli arkeologi ini. Pemilik palsu ini terus berubah daripada seorang kepada seorang yang lain. Tidak pasti sudah berapa ramai yang memilikinya atau nyawa yang melayang akibat menjadi pemilik palsu itu. Dan kali ini pemilik baru turut mengalami sakit misteri apabila memiliki palsu Bersano ini. Kali ini ahli keluarga mangsa tidak berniat untuk menjual palsu ini, sebaliknya tekad membuat keputusan untuk membawanya dari tingkap. Palsu itu hampir terkena kepala pegawai polis yang berada di situ. Jadi pegawai polis tersebut pergi ke rumah pemilik palsu itu untuk mengembalikan palsu tersebut dan turut mengenakan denda akibat membuang sampah merata-rata. Mereka membayar denda tersebut tetapi tidak mahu mengambil balik palsu itu. Jadi polis itu membuat keputusan untuk memberinya kepada pihak muzium. Malangnya tiada satu pun muzium yang mahu menerima palsu itu kerana mereka sudah tahu akan sejarah palsu itu. Disebabkan tiada muzium yang mahu palsu itu, jadi dikatakan palsu itu telah dihapuskan dan disembunyikan di kawasan perkuburan oleh polis tersebut. Dan mungkin inilah perakhiran kisah palsu Bersano ini. Jadi kejadian yang menimpa semua pemilik palsu itu telah menimbulkan banyak persoalan daripada
ada jawapan. Antara persoalannya ialah, adakah palsu itu telah disumpah oleh pengantin perempuan yang mana dikatakan beliau masih ingin membalas dendam di atas kematiannya? Apakah pula kaitannya antara palsu tersebut dengan kematian misteri yang menimpa setiap pemilik palsu itu, dan di manakah lokasi sebenar palsu itu dihapuskan? Semua itu masih menjadi persoalan semua orang. Hanya ada satu gambar kabur sahaja yang berkait tentang palsu Basano ini yang mana boleh dijadikan rujukan.